Air, anugerah terpenting. Air. Di dalam setitis air ada berjuta kehidupan, berjuta bentuk. Yang anda sedang lihat sekarang ini bukanlah angkasa lepas. Ini adalah sebuah galaksi yang tersendiri, semesta tersendiri dalam setitis air. Pencarian tanda kehidupan dalam alam semesta biasanya bermula dengan pencarian sumber air. NASA telah menjumpai air di Marikh. Teleskop Hubble milik NASA juga telah menangkap sebuah gambar yang mungkin merupakan wap air di dalam salah satu bulan di Mushtari. Air yang kita anggap akan dan selalu ada bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal daripada bumi. Air berasal daripada luar planet ini, daripada meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite yang kaya dengan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid ais yang kaya dengan air ini dalam sistem suria terbentuk di luar lingkungan haba matahari, berputar pada orbitnya tersendiri. Semasa proses penciptaan bumi, ianya datang dan menghempas ke bumi. Jika kita perhatikan keratan rentas bumi, laut, atmosfera dan segala yang ada di permukaan bumi ini sangat nipis untuk dibandingkan dengan mantel dan kerak bumi. Jumlah air adalah sangat sedikit dan terbatas, terutamanya jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, anugerah dan hadiah yang sangat besar daripada alam semesta untuk bumi ini, hadiah berupa air, berupa kehidupan. Bagi manusia, air merupakan sumber kehidupan, sumber peradaban, sumber tenaga, transportasi, industri, agrikultur, rekreasi dan juga gaya hidup. Pemikiran pengguna dipengaruhi bahawa sabun lebih berbuih itu berarti lebih bersih. Lagi banyak buihnya, lagi bagus. Cuba bayangkan, kita menggunakannya untuk keperluan mandi dan mencuci dalam satu hari sekitar 50 gram misalnya. Sekarang, ada berapa juta orang dalam dunia ini? Semua orang memerlukan sabun untuk menjaga penampilan diri, mencuci pakaian, wajah dan tubuh. 70% daripada punca pencemaran air itu berpunca daripada pencemaran domestik. Tetapi biasanya, ramai orang berfikir jika sesebuah sungai itu kotor, ianya berpunca daripada industri. Padahal, sebahagian besarnya itu berpunca daripada kependudukan. Sodium lauryl sulfate atau SLS adalah bahan yang biasanya digunakan di dalam produk-produk pencuci dan kecantikan. Beberapa kajian mengaitkan bahan ini dengan risiko kanser, iritasi kulit dan pencemaran sumber air. Biasanya, ianya digunakan untuk menghasilkan buih dalam sesebuah produk. Ianya boleh membilas kotoran, bahkan minyak. Biasanya, kita akan beranggapan sabun yang tidak berbuih itu tidak bersih. Padahal, ia sememangnya tidak benar. Buih ini tidak mudah terurai dan boleh memasuki ke saluran air kita. Ini yang menjadi masalah. Kita tidak pernah terfikir, bukan? Selama ini kita berfikir pencemaran air itu berpunca daripada plastik, sisa industri dan lain-lain. Tetapi, ternyata yang tidak kelihatan itu impaknya jauh lebih luar biasa. Sebuah penelitian di Stuttgart Aerospace Institute menemui bahawa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, apabila diteliti oleh individu yang berbeza, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeza. Menghasilkan memori air yang berbeza. Apabila sejenis bunga dimasukkan ke dalam air, lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik, hasilnya menyerupai bunga tersebut. Apabila bunga lain dimasukkan, visual mikroskopiknya pun berubah. Semesta yang ada di dalamnya juga berubah.
Semesta seperti apa yang ada di dalam setitis air sabun? Memori seperti apa yang dapat dilihat dalam segumpalan buih tersebut? Kita membuang bahan kimia berupa sabun ke dalam sungai. Mungkin ianya tidak bernilai di sinki dapur dan bilik air anda. Namun di sungai, ia adalah pembunuh ikan dan tanaman. Kesedaran mengenai penggunaan bahan semula jadi dalam kosmetik telah dimulai sejak tahun 70-an. Memang ada kelemahannya kerana dari segi harga amat jauh bezanya. SLS memangnya lebih murah. Sedangkan bahan-bahan semula jadi itu berkali ganda harganya. Solusinya bukan berada pada produk, ianya datang daripada diri kita sendiri. Diri kita. Air itu seperti cermin. Apabila digunakan oleh manusia-manusia yang baik, maka air yang ada dekat kita pasti akan baik kualitinya. Plastik, solusi atau polusi? Banyak alasan kenapa plastik menjadi salah satu bahan yang tidak boleh dipisahkan dalam peradaban manusia moden. Murah, tahan lama dan praktikal. Kita menggunakan plastik dalam setiap aspek kehidupan kita. Kejuruteraan, perkakas rumah, hiasan, perubatan, kesenian dan sukan. Pelbagai sebab mendukung untuk diciptakan plastik. Pada masa lalu, penggunaan beg kertas dianggap membahayakan alam sekitar. Semakin banyak beg kertas, semakin banyak hutan yang ditebang. Plastik ini adalah bahan yang relatifnya baru ditemui oleh manusia yang kemudian mula digunakan secara meluas bermula tahun 1950 hingga 1960. Pada ketika itu, pengeluarannya jika dibandingkan dengan sekarang 20 kali ganda lebih kecil. Sekarang, apa yang tidak berasaskan plastik? Seiring dengan peredaran zaman, plastik yang pada awalnya merupakan bahan solusi untuk menyelamatkan alam sekitar berubah menjadi punca polusi. Tentu ianya berpunca daripada penciptanya, kita, manusia. Plastik mendominasi jenis sampah yang dihasilkan manusia, seperti beg plastik, cawan plastik, penyedut minuman plastik, styrofoam, pembungkus makanan dan lain-lain bahan konsumsi harian yang diperbuat oleh plastik. Sifatnya sangat sukar terurai, akhirnya menjadikan plastik sebagai penghuni tetap bumi. 80% sampah itu berasal daripada kegiatan yang ada di darat. 20% berasal daripada kegiatan yang ada di laut. Bahkan di Jurang Mariana sudah ditemukan sampah plastik. Ini menunjukkan sampah plastik bukan hanya berada di tempat yang banyak orang, malah di tempat yang tiada orang pernah masuk ke sana. Plastik yang manusia gunakan untuk membungkus dan memanjangkan umur makanan mereka kemudian menyelinap masuk ke pinggan mereka. Tanpa disedari, manusia juga menimbun plastik berukuran mikroskopik ke dalam sistem pencernaan mereka. Kita baru sedar terhadap polusi plastik ini mungkin bermula sekitar abad 21. Yang mana di laut kita ternyata ada 5 trilion butiran plastik bersamaan 250,000 tan plastik. Plastik ini dimakan oleh hidupan laut dan akhirnya dikonsumsi oleh kita. Mikroplastik ini memasuki plankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Kemudian, ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Kemudian, ditangkap oleh nelayan kita, dijual di pasar kita dan pada akhirnya ikan tersebut terhidang di meja makan kita. Jika ianya dimakan, pastinya berbahaya. Plastik yang lebih kecil dipanggil nanoplastik, berukuran lebih kecil dari 1 mikron, boleh menyerap masuk terus ke saluran darah.
Apabila itu terjadi, ia mampu memasuki saluran sistem saraf pusat kita, iaitu otak. Daripada 7 jenis plastik, hanya 2 jenis sahaja yang boleh dikitar semula. Lalu, di mana 5 jenis plastik ini pergi? Apabila sampah ini tidak boleh diurus, terjadilah isu kontena sampah yang baru-baru ini hangat diperkatakan dan tidak asing dalam pelabuhan kita ini. Bahan yang tidak boleh dikitar semula berakhirnya di timbunan pembuangan sampah atau paling mudah dibakar sahaja dalam insinerator. Larangan penggunaan beg plastik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang sememangnya antara salah satu langkah bijak untuk mengawal konsumsi plastik. Regulasi gaya hidup baru dan slogan-slogan tentang bahaya plastik terus diwar-warkan agar umat manusia mempunyai satu pemahaman yang sama tentang plastik. Oleh itu, apa yang kita harus lakukan adalah mengurangkan penggunaan plastik, terutamanya penggunaan plastik yang sekali pakai. Mana yang lebih baik? Kitar semula atau buang sampah tanpa mengikut klasifikasi sampah? Pastinya kitar semula. Mana yang lebih baik? Kitar semula atau guna semula? Pastinya guna semula. Kerana kitar semula itu melibatkan proses perindustrian. Mana yang lebih baik? Guna semula atau pengurangan? Sudah semestinya pengurangan penggunaan plastik itu adalah lebih baik. Sekiranya kita tidak peka akan masalah ini, dijangka pada tahun 2050, kita akan menghadapi kesusahan dari segi punca makanan berasaskan hidupan laut yang penuh dengan plastik. Dalam sebuah rantaian makanan itu, di hujungnya adalah kita. Oleh itu, kita perlu berbuat sesuatu supaya sampah plastik tidak kembali kepada manusia. Jagalah alam sekitar, kerana alam sekitar inilah yang pastinya kita wariskan kepada anak cucu kita, keturunan kita. Pilihannya ada dalam tangan kita. Mencintai udara, mencintai air, mencintai bumi dan segala isinya bukan sesuatu yang baru. Kita seharusnya tidak mengeksploitasi sumber alam dengan cara menghancurkannya. Pandemik yang terjadi ini membuatkan kita untuk mengubah keperluan hidup. Pandemik juga menjadikan kita mengambil jarak sesama manusia, seperti juga dengan plastik. Penggunaan plastik menurun kerana manusia hanya duduk di rumah. Walaupun jumlah kes COVID-19 amat membimbangkan di Malaysia, namun tahap pencemaran udara berkurang dengan amat drastik. Kita dapat lihat banyak sekali pengurangan emisi. Kualiti udara di bandar-bandar seperti Pulau Pinang juga jauh lebih bersih, yang mana sebelum ini kerap berhadapan dengan jerebu. Juga lapisan ozon bumi kini semakin memulih berdasarkan laporan NASA. Namun, bagaimana keadaan selepas pandemik ini berakhir? Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kesan perindustrian, wabak pandemik, serta segala kerumitan yang terlihat sangat kompleks, mungkin kita boleh memulakan perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana. Bermula dengan menjimatkan tenaga elektrik, berhemah dalam menggunakan air dan kurangkan penggunaan plastik. Mari bertindak sekarang because we are the world environmentalists.